Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nazifah binti Nazri, merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak di Universiti Selangor. Saya merupakan pelajar semester akhir yang sedang berpraktikum di Tadika Khalifah Makmur Meru Kelang. Di mana yang kini, seperti yang kita tahu, wabak corona yang semakin berluasa dan di mana rakyat Malaysia telah mendapat arahan daripada Kementerian Kesihatan untuk melakukan PKP. Oleh itu, dengan adanya video ini adalah bertujuan untuk membantu pendidik-pendidik di luar sana bagi memberikan idea ataupun sebagai satu perkongsian kepada murid untuk belajar walaupun semasa waktu PKP. Sesi pengajaran dan pelajaran yang telah terekam dalam video ini adalah untuk bertujuan supaya murid dapat mempelajari apa dan mengenal pasti makanan-makanan seimbang dan mengenal pasti apa antara makanan yang terdapat di piramid makanan. Hai, Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik semua kat rumah tu sihat ke? Saya berharap semua adik-adik kat rumah sihat tau. Seperti yang kita tahu, negara kita sedang mengalami wabak coronavirus. Oleh itu, cikgu nasihatkan adik untuk jaga diri. Kalau tak ada keperluan untuk keluar, jangan keluar rumah. Sebab kat luar sana banyak virus yang kita tak nampak. Dan kalau adik perlu keluar rumah, adik kena guna pelitup muka tau. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Sebab kita tak nampak coronavirus tu kat mana sebenarnya. Macam yang adik tahu, coronavirus ni dah banyak buat kematian kepada seluruh dunia. Takut bukan? Oleh itu, adik-adik semua kat rumah sana perlu dengar cakap ibu, cakap bapa, cakap cikgu tau. Hari ni, cikgu nak ajak adik-adik semua yang kat rumah tu untuk belajar bersama-sama cikgu. Adik-adik semua nak tahu tak apa yang kita nak belajar pada hari ni? Oleh itu, mari kita tengok video ini dulu. Kawan-kawan, jom kita nyanyi. Makanlah adik, makan. Makan makanan seimbang. Marilah adik cepat, janganlah lupa baca doa. Makanlah adik, makan. Makan makanan seimbang. Marilah adik cepat, janganlah lupa baca doa. Kalau kita makan sihat, kita akan cergas. La 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 la, la 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 la, hidup kita sihat. Makanlah adik, makan. Makan makanan seimbang. Marilah adik cepat, janganlah lupa baca doa. Ayolah kita makan. Makan makanan seimbang. Makan perlahan-lahan, janganlah lupa baca doa. Kalau kita makan sihat, kita akan cergas. La 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 la, la 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 la, hidup kita sihat. Adik-adik semua dah tengok kan video itu tadi? Seronok tak menyanyi? Best tak lagu tu? Adik rasa adik boleh agak tak kita nak belajar pasal apa hari ni? Adik nampak kan kat meja ni banyak
makanan. Rasa-rasa kita nak belajar apa ya? Nak buka kelas memasak pula ke? Bukanlah. Cikgu kat sini nak ajar pasal piramid makanan. Adik-adik semua tahu tak apa tu piramid makanan? Kalau adik-adik semua tak tahu, jangan risau. Sebab sekejap lagi cikgu akan bagi tahu semua apa tu piramid makanan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, cikgu nak tanya adik-adik yang kat rumah sana, adik-adik tahu tak kalau kita makan, semua makanan tu ke mana? Macam mana pula proses penghadamannya? Adik-adik tahu tak apa itu proses penghadaman? Kalau adik-adik semua tak tahu, mari kita tengok video ni. Jana, Wada, nak tanya, makanan yang kita makan tu selalu pergi mana ya? Oh, soalan yang menarik. Makanan yang kita makan masuk dalam perut untuk dihadam. Tapi, macam mana makanan tu dihadam ya? Wada pun nak tahu. Begini, makanan yang kita kunyah akan masuk ke dalam perut melalui esofagus. Kemudian, perut akan menghasilkan jus gastrik untuk menghadam makanan yang diterima melalui mulut. Kemudian, pepsin yang terdapat di dalam jus gastrik akan membantu menghadam protein yang terdapat di dalam makanan. Betul? Macam mana? Best tak video tadi? Cikgu yakin lepas ni adik-adik semua pasti dah tahu macam mana proses penghadaman berlaku dan bagaimana pula proses pemakanan kita di dalam perut berlaku. Okey, sekarang mari belajar dengan cikgu tentang piramid makanan. Cikgu tak pastilah kalau adik-adik kat rumah sana pernah melihat piramid makanan. Tapi jangan risau. Dekat sini, cikgu akan terangkan satu persatu tentang piramid makanan. Okey, kalau adik-adik semua nak tahu, piramid makanan ada 4 tingkat. Okey, tingkat yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ni dia mampu bagi tenaga ke adik-adik semua. Kalau adik-adik nak bermain, nak belajar, adik kena ambil banyak karbohidrat. Kalau adik-adik semua nak tahu, makanan yang ada dalam karbohidrat ni adalah cara yang ada kat atas meja cikgu inilah. Okey, yang pertama bijirin. Ini adalah contoh bijirin yang boleh adik ambil untuk mendapatkan karbohidrat. Okey, yang kedua bihun. Bihun ni juga memiliki karbohidrat yang tinggi. Dan yang ketiga nasi. Nasi ni macam adik tahulah. Nasi ni banyak bagi tenaga kat adik-adik kan. Bila adik lapar, bila adik perlukan makanan, adik perlu banyak makan nasi tau. Selain itu, nasi ni boleh menaikkan badan kita. Sebab adik kan perlukan tenaga. Jadi bila nakkan tenaga, adik perlu banyak makan nasi. Okey, makanan karbohidrat yang keempat adalah jagung. Jagung adalah kategori karbohidrat. Okey, yang kelima adalah ubi. Bukan setakat ubi je tau, semua jenis ubi-ubian yang kita tahu. Contoh macam ubi geledek, macam ini ubi kentang, ubi kayu dan macam-macam ubi lagi lah. Okey, yang seterusnya adalah mi. Mi ini pun adalah kategori karbohidrat. Okey, selain itu yang tak ada kat sini macam roti. Roti adalah salah satu makanan karbohidrat yang adik-adik semua boleh ambil. Kalau adik tak sempat nak makan nasi ke, adik tak sempat nak makan bihun yang mak adik masak ke, adik boleh makan roti. Roti kan mudah dimakan, tinggal buka dan makan je. Tak ada istilah tak sempat nak makan tau. Terusnya, cikgu nak terangkan mengenai piramid makanan tingkat yang kedua. Adik-adik semua nampak kan apa yang ada kat atas cikgu ni? Sebelah kanan cikgu adalah kategori sayur-sayuran dan sebelah kiri cikgu adalah kategori buah-buahan. Adik-adik rasa adik-adik semua tahu tak tingkat piramid makanan yang kedua ni adalah tingkat piramid makanan apa?
Mari cikgu bagi tahu. Tingkat piramid makanan yang kedua ni adalah kategori vitamin. Dengan makannya tingkat piramid makanan yang kedua ni, adik semua boleh dapatkan kulit yang cantik, boleh tinggi, dan macam-macam lagi lah khasiat dia. Tapi apa yang cikgu selalu lihat, adik-adik semua ramai yang tak suka makan sayur. Kalau adik-adik semua nak tahu, sayur ni sedap sebenarnya. Tak semua sayur yang pahit. Cikgu harap lepas ni adik-adik semua kena rajin makan sayur-sayuran. Jenis kerana sayur-sayuran banyak beri manfaat pada badan kita. Sebab dalam sayur-sayuran ni ada vitamin C, ada mineral, ada serat dan semua kandungan yang ada dalam sayur-sayuran ni banyak beri kelebihan kepada kita tahu, dan boleh menyebabkan badan kita menjadi sihat. Selain kulit menjadi cantik, dengan ada sayur-sayuran ni, adik boleh mengelakkan daripada penyakit kulit. Ini sebab dalam sayur-sayuran ni banyak kandungan yang cikgu sebut tadi. Oleh itu, cikgu harap lepas ni adik-adik semua jangan elak makan sayur. Begitu juga buah-buahan. Tapi cikgu yakin adik-adik semua pasti suka makan buah-buahan ni kan? Adik-adik semua kenal tak sayur-sayur yang ada kat sini? Biar cikgu tolong cakapkan. Okey, sayur yang ini adalah sayur pakcoy. Dan sayur pakcoy ni adalah kategori sayur sawi. Tak semua sayur sawi pahit tau. Dan kalau sayur ni dimasak, sedap betul rasa dia. Okey, yang kedua, sayur apa ni? Yang macam pokok ni. Adik-adik semua tahu tak? Sayur ni namanya brokoli. Sayur ni kalau kita kukus tak payah ada kuah pun sedap. Sayur ni tak pahit pun sebenarnya. Walaupun adik rasa ada sayur yang pahit, tapi kebanyakan sayur semuanya sedap. Tak banyak pun sayur yang pahit. Okey, adik tahu ke sayur apa pula yang warna purple ni? Kalau adik nak tahu, ini adalah sayur terong. Sayur terong ni pun banyak manfaat bagi kita. Kalau adik nak kulit cantik, adik mesti makan banyak sayur. Okey, yang orange ni cikgu pasti semua kenal. Sebab cikgu tahu adik-adik semua ramai yang suka makan sayur ni. Betul, sayur ni adalah sayur carrot atau terpanggil lobak merah. Okey, buah-buahan ni pula adalah yang cikgu ada pisang, orange, lemon dan apple. Sebenarnya banyak lagi sayur-sayur dan buah-buahan yang boleh dijadikan sebagai tingkat piramid makanan yang kedua, iaitu tingkat piramid makanan yang membekalkan vitamin. Lepas ni adik-adik semua kena makan banyak sayur tau, kalau nak kulit cantik dan kalau nak vitamin C banyak dalam badan. Seterusnya kita pergi tingkat makanan yang nombor 3. Kalau adik-adik nak tahu, tingkat piramid makanan nombor 3 ni kaya dengan protein. Adik-adik nampak tak makanan yang ada kat atas meja cikgu ni? Inilah contoh-contoh antara makanan yang kaya dengan protein. Mari kita tengok. Yang pertama, ikan, telur dan hasil telur. Selain kategori makanan ini kaya dengan protein, ia juga mengandungi vitamin B, zat besi dan magnesium. Manakala hasil telur pula, selain daripada kaya dengan protein, ia mengandungi vitamin D dan kalsium. Oleh itu, kalau adik-adik nak tulang yang sangat kuat, nak gigi yang kuat, adik perlu minum banyak susu. Kerana susu ni mengandungi vitamin D dan kalsium.
Vitamin D dan kalsium ni adalah untuk menguatkan tulang kita. Okey, seterusnya selain daripada makanan-makanan yang ada kat sini, kalau adik nak tahu, ayam, daging dan jenis-jenis kacang juga adalah kategori kaya dengan protein. Adik-adik tahu tak jenis-jenis kacang tu apa dia? Kalau adik nak tahu, kacang tu adalah seperti kacang tanah, kacang soya dan banyak lagi jenis-jenis kacang yang boleh kita makan dan kaya dengan protein. Tapi walaupun ayam dan daging itu adalah kaya dengan protein, cikgu nasihatkan adik-adik jangan ambil secara berlebihan kerana ayam dan protein tu banyak kolesterol. Kolesterol tu adik tahu tak apa? Kolesterol ni adalah yang mengandungi banyak minyak. Minyak tak sihat untuk kita kan? Okey, tadi cikgu dah sebut pasal kolesterol kan? Mari cikgu terangkan dengan lebih lanjut. Kalau adik-adik tahu, kolesterol ni sebenarnya adalah minyak yang mengandungi dalam sesuatu makanan yang kita makan. Dan kolesterol ni sebenarnya tak elok untuk dalam badan kita. Sebab apa? Sebabnya kalau kolesterol ni banyak dalam badan kita, dia boleh tutup saluran darah kita. Kalau saluran darah kita tertutup, kita boleh jadi stroke. Cikgu takut dah. Kalau kita stroke, kita tak boleh bergerak. Kita tak boleh goyangkan tangan, tak boleh goyangkan badan, tak boleh goyangkan kaki dan semualah tak boleh digoyangkan ataupun digerakkan. Ya, cikgu faham. Takut bukan? Kalau adik-adik nak tahu, kolesterol ni sebenarnya kategori minyak. Itulah sebabnya cikgu nasihat kepada adik-adik tadi supaya tidak banyak makan ayam. Sebab ayam zaman sekarang ni banyak yang mengandungi kolesterol. Okey. Mari kita pergi tingkat piramid makanan yang seterusnya, yang paling akhir, di mana dalam bentuk piramid makanan tingkat ni paling atas sekali. Dan tingkat piramid makanan ni hanya perlu diambil sedikit sahaja. Kalau kita ambil secara berlebihan, nanti macam-macam penyakit yang akan datang. Contohnya kencing manis, darah tinggi, macam cikgu cakap tadi, stroke dan banyaklah lagi kalau kita ambil secara berlebihan. Adik-adik semua pasti takut kan? Oleh itu, kita perlu jaga pemakanan kita. Penting bukan jaga pemakanan? Mari kita tengok apa yang ada dekat tingkat makanan keempat ni. Antaranya adalah gula, minyak, garam, margarin. Semuanya tak elok kalau kita makan banyak-banyak. Lagi-lagi gula ni. Macam yang kita tahu, kat luar sana banyak kan jual air gas, air tin. Semua dalam air gas tu dan dalam air tin tu banyak kandungan gula tau. Oleh itu, lepas ni cikgu nasihat kepada adik semua, kurang-kurangkan tau makan air, minum air gas dan air tin kat luar sana tu. Okey, seterusnya, kalau adik-adik nak tahu minyak ni, kalau macam kita beli makanan kat luar, cikgu yakin tak semua orang yang kurangkan minyak dalam lauk, dalam masakan dia. Sebab bagi orang kat luar sana, minyak ni adalah penambah rasa masakan mereka. Oleh itu, menjadi tanggungjawab adik untuk kawal semua makanan-makanan yang adik ambil. Dan bukan menjadi kesalahan orang lain kalau adik sakit suatu hari nanti. Sekarang adik-adik semua dah jelaskan apa tu piramid makanan. Piramid makanan yang pertama adalah karbohidrat. Piramid makanan yang kedua adalah vitamin. Itu di mana dalam vitamin ni adalah mengandungi buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan karbohidrat tadi adalah yang mengandungi
tanjirin ataupun makanan-makanan berat seperti nasi, bihun dan sebagainya. Okey. Tingkap makanan yang ketiga adalah makanan-makanan yang kita ambil seperti lauk ataupun daripada hasil tersusu seperti susu, keju, dan makanan ni hanya boleh diambil secara tidak perlu banyak dan tapi tidak pula terlalu sikit sebab dia mengandungi protein. Okey, yang terakhir makanan yang paling sikit adik-adik semua perlu ambil adalah lemak. Sekarang adik-adik semua dah jelaskan. Cikgu harap selepas ini adik-adik kat rumah sana pandai jaga pemakanan adik-adik. Ini semua untuk kebaikan diri kita tahu. Adik-adik kena ingat badan kita ni sebenarnya perlu guna lama. Kalau adik-adik tak jaga, adik-adik boleh mendapat penyakit. Kalau adik-adik sakit, macam mana adik nak bantu ibu bapa adik? Macam mana adik-adik nak belajar? Dan yang paling penting, macam mana adik nak jaga ibu bapa adik bila mereka dah tua nanti? Dengan penerangan yang sangat jelas itu tadi, maka habislah pembelajaran kita dan tamatlah sesi pengajaran cikgu pada hari ini. Bye. Semoga kita berjumpa lagi selepas ini. Dengan tamatnya sesi pengajaran dan pembelajaran itu tadi, maka tamatlah jua video kita pada hari ini. Saya, Nazifah binti Nazri, merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak, ingin mengucapkan terima kasih kepada Tadika Khalifah Makmur kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk berpraktikum di tempat tersebut. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah pembimbing saya iaitu Dr. Haji Sheikh Abu Bakar bin Muhammad Sheikh kerana banyak menolong saya sepanjang praktikum saya dilaksanakan.